Okey dah, tengah rakam. Okey. Okey, furu'ul lughatul arabiyyah maksudnya pembahagian bahasa Arab. Okey, al-lughatul al-arabiyyah dzat ulumin katsirah. Maksudnya bahasa Arab ni mempunyai zata ni mempunyai ulum, maksudnya ilmu-ilmu, kathiratun maksudnya banyak. Okey, bahasa Arab ni ada ilmu yang banyak. Banyak pembagian ilmunya. Tantasibu ilaiha, dia tercabang daripadanya. Tatafarra'u minha, tatafarra'u dengan tantasibu adalah mufradat, kata seerti, sama maksud tercabang. Watan basiqu anha, dan terlahir daripadanya, maksudnya yang terpancar daripadanya. Tak penting pun. Wa kullu ilmin lahu sya'nuhu wa sya'wuhu, dan setiap ilmu ni ada urusannya tersendiri, ada perkara yang dibincangkan secara tersendiri. Wal hajatul masatu da'iyah ilaih, dan ada satu keperluan yang membawa kita untuk kita mengkaji ilmu tersebut, ilmu dalam pembahagian bahasa Arab. Wa kullu ilmin lahu daurihi alladhi yaqumu bih, dan setiap ilmu-ilmu tu dia ada peranan yang dia jalankan. Wa faidatuhu al-istilahiyah wal jamaliyah allati tustafadu minhu, dan juga ada faedah-faedahnya itu secara istilahi dan ada jamal, dan secara keseluruhan yang akan diperoleh faedah daripadanya. Okey, yang ni dia just beritahu pengenalan tentang ilmu-ilmu. So tak penting lagi. Okey, wa ma'a anna likulli ilmin aghraduhu al-khassah bihi illa anna illa anna hadhihi al-ulum jami'an yukammilu ba'daha ba'dha, fabainaha silatun wa rahmil anha munbathiqatun jami'aha wa mutawallidatun kulliha min binatin adnan lughatil Quran. Padahal najidu silatan wa thiqatan baina ilmin nahwi was sarf wa mutuni lughatil wa fiqhil lughah wa ulumil bayani wal balaghah. Okey, yang ni saya just beritahu apa yang penting lah. Okey, dia mula daripada ni. Dan kita dapati, okey, fanahnu najidun, kita telah dapati silatan wasiqatan, ada hubungan yang rapat antara dua ilmu, baina ilmai, antara dua ilmu. Ilmu apa? Nahwu dan sorof. Okey, ada dua benda, dia ada hubungan yang rapat antara dua ilmu ni. Wa matni lughatil wa fiqhil lughah, matan bahasa dan juga fiqh bahasa pun ada hubungan. Wa ulumil bayan wal balaghah, juga ilmu bayan dan juga ilmu balaghah pun ada hubungan yang rapat. Ma'ana likulli dawrihi kama qulna ila anna li ulumi balaghah atharuha al-hissah wa nafsiyah allati tattasilu ittisalan mubasyaran bi manahil hayati al-muta'addidah. Dan bersama dengannya semua itu tadi hanyalah bagi bahasa, bagi apa, ilmu-ilmu bahasa, ilmu-ilmu balaghah ini dia ada kesannya yang dapat, hisiah ni yang dapat dirasai, wa nafsiyah ni diri, allati tatasilu ittisalan mubasyaran bi manahil hayati al-muta'addidah, yang dia berkait dengan kehidupan yang pelbagai. Sama ada balaghah ni berkait dengan diniyah kanat, sama ada dia berkait dengan agama, ataupun dia berkait dengan ijtimaiyah, berkait dengan masyarakat, ataupun siyahiyah, ataupun berkait dengan politik. Wa dzalika anal bayana huwa sihrul halal, dan bayan, ilmu bayan dalam lughah ni, dalam balaghah ni, dia adalah merupakan sihir yang halal. No, bayangan dia, bahasa dia tu, dia pergi kata ilmu balaghah ni adalah ilmu sihir, tapi sihir yang halal lah. Sihir kan haram patutnya. Okey, faham tak? Okey, tak apa. Tak penting sangat pun. Wal balaghah hiya allati tumakkinu mutakallim. Okey, ni antara fungsi balaghah. Okey, tengok elok Balaghah hiya adalah allati, yang tumakkinu. Tumakkinu ni membolehkan, memampukan. Siapa fa'il dia? Siapa pelaku dia? Balaghah. Sebab tu dia tumakkinu, sebab tu dia perempuan. Maka balaghah ini memungkinkan mutakallim, orang yang berkata-kata, orang yang bercakap, an ya'sural mukhatibin. Ya'sura ni maksud dia memberi kesan kepada al-mukhatabin. Mukhatab kepada orang-orang yang dibual, yang apa? Orang yang dibual macam ni, orang
yang kita cakap dengan dia. Okey. Hinama yakhtariku bayanuhu wa uslubuhu albabahum wa qulubahum. Okey. Bayanuhu wa uslubuhu albabahum wa qulubahum. Okey, maknanya balaghah ini dia akan memberi kesan, okey, kepada mutakallim. Bukan. Balaghah ni akan memberikan kemampuan bagi mutakallim ini untuk memberikan kesan kepada siapa? Kepada orang yang mendengar. Okey. Sehingga mana yaqtariqu bayanuhu wa uslubu albabahum wa qulubahum, sehingga bayan daripada uslub balaghah itu dan juga uslub balaghah itu sendiri akan membakar. Nampak, akan membakar dia punya albab, dia punya hati-hatinya ataupun mina-minanya, akal-akalnya, wa qulubahum, dan juga hati-hatinya. Wa idza kana an-nasu yashtaruna al-'abid bi amwalihim fa innahum yashtaruna al-ahrar bi ihsanihim wa laqad qala Abu Fath al-Busti qadiman. Nak terjemah tak? Kalau ni tak masuk ni tajuk ni. Nak terjemah tak rasanya? Terjemah sikit lah. Terjemah sikit, okey. Kalaulah wa idza kana an-nasu yashtaruna al-'abid bi amwalihim, dan kalaulah manusia ni membeli al-abid, membeli hamba ini dengan harta mereka. Fa innahum, dan sesungguhnya, maka sesungguhnya mereka ini yashtaruna, mereka ini membeli al-ahrar, orang-orang yang free, yang bukan hamba, yang orang-orang bebas. Dia beli apa? Dia beli mereka ni macam mana? Dia nak beli orang-orang yang bebas ni, dia beli dengan ihsan, dengan kebaikan. Nampak tu je. Maksudnya macam ni lah. Kita kalau nak beli hamba, kita kena bayar guna duit. Betul? Tapi kalau orang yang tak ada, yang tak hamba dah, dia dah tak jadi hamba, dia orang bebas. So cara nak beli dia, nak beli hati dia, maksud nak beli hati dia ni, nak tawan hati dia. Apa cara dia? Cara dia mudah. Kita buat baik. Ya, buat baik. Itu maksud dia. Maka nak tawan hati seseorang tu, kita buat baiklah. So berkatalah qala Abu Fath al-Busti qadiman, dulu telah berkata Abu Al-Fath al-Busti, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum, buatlah baik kepada manusia, tasta'bid qulubahum, engkau akan menjadikan hati mereka ni hamba. Fatala masta'badal insan ihsan, maka lamalah seorang manusia tu akan memperhambakan dirinya dengan kebaikan. Maknanya seseorang akan kita akan mudah tercari dengan seseorang tu bila dia buat baik dengan kita. Tu yang dia nak terangkan dalam ni. Okey, kemudian kaum yakunul ihsan nabi, ya Allah, dia terangkan ihsan. Tak penting skip. Okey, walakin ma hiya fasahah wal balaghah. Baru dia nak sebut. Itu pun dia tak sebut lagi. Walakin ma hiya al-fasahah wal balaghah wa ma hiya ulum. Tak sebut lagi. Baru masuk tajuk yang sebenar. Okey, tak apa start skip sebab rasa macam tak penting lah. Okey, madakhal ila hadzal mawdu'. Okey, ini adalah pengenalan tajuk balaghah ini. Hainama nadhhabu naltamisu fil ma'ajim ma'na al-fasahah wal balaghah fa inna najidu anna hatainil kalimataini lam takhruja anis sunani al-ma'lufah wa tariqah al-ma'rufah. Apabila kita pergi mencari di dalam kamus-kamus makna fasahah dan juga makna balaghah, maka kita akan dapati bahawasanya hataini kalimatain, kita akan dapati dua kalimah ini, iaitu fasahah dan juga balaghah. Bila kita cari dalam kamus mu'jam, dia tak keluar daripada dia maksudnya dia tak keluar ni, maksudnya dia tak memberikan makna yang biasa, yang biasa-biasa macam tu. Okey, nahnu na'lamu annal kalimati allati nantiqu biha la'anu di aktsaruha litadullu ala asya'i matiyyan mahsusan dzalika li anna al-arabka ghairihim min umami dunya lam takun lahum fi نشأتهم الأولى إلى أمور التي يتعاملون معها يحتاجون إليها وهي في الأغلب أمور ساذجة لا تخرج عن الحاجات الأولى لأي أمة فلم تكن هناك أمور معنوية وقضايا حضارية. Okey, tak penting maksudnya ni.
Okey, kita dah tahu bahawasanya kalimat-kalimat yang kita sebutkan sekarang ni, kan, dia akan menunjukkan perkara-perkara yang boleh dirasai. Yang madiyah. Okey, kat sini. Madiyah wa mahsusah, benda-benda yang boleh dirasai, kebendaan. Okey. Itu kalam-kalam yang biasa. Yang Ustaz faham? Balaghah yang kita akan belajar nanti. Balaghah dia adalah satu uslub, gaya bahasa yang kalau kita gunakan balaghah ni dalam kalam kita, orang akan nampak kita mempunyai bahasa yang tinggi. Hanani tahu tak balaghah ni apa? Balaghah macam peribahasa macam tu kan? Tu satu. Balaghah ni tu salah satu. Balaghah ni macam ni. Balaghah ni siapa yang belajar balaghah? Ni tujuan lah belajar balaghah. Siapa yang belajar balaghah dengan bersungguh-sungguh dan dia kuasai ilmu-ilmu balaghah dengan sesungguhnya, nanti orang tu dia mampu nak bercakap menggunakan bahasa yang penuh dengan abstrak, metafora, apa lagi? Yang kira orang bila orang tu dengar kalam kita, orang yang cakap balaghah ni menggunakan balaghah, ilmu balaghah ni, susah dia nak faham sebab ilmu bahasa dia tinggi. So ini kelebihan orang yang belajar balaghah. Satu lagi, kalau nak buat puisi macam tu kan? Ya, balaghah nak buat puisi. So kalau kita cakap dalam bahasa Melayu yang sedap, yang tinggi-tinggi, so apa kita akan rasa kalau kita dengar orang cakap bahasa Melayu yang tinggi-tinggi? Kita akan rasa hebatlah orang ni, macam tu. Kita akan rasa teruja, kita akan rasa terpesona. Itulah balaghah. So balaghah ni dia bukan terangkan tentang benda-benda yang madiyah, mahsusah. Dia tak terangkan benda-benda yang benda-benda biasa yang benda boleh dirasai. Tak, dia akan terangkan benda yang macam abstrak lah banyak. Tu balaghah. So ini pengenalannya ni. Kalau Ustaz baca, dia banyak mencerita benda yang Ustaz rasa tak pernah biasa, InsyaAllah. Tak apa ini sound dia tak keluar ni, tak keluar. Dia just bagi tahu macam cerita dia tentang balaghah. Tu saja. Lepas tu dia panjang-panjangkan kalam dia tentang benda tu. So dia tak bagi tahu makna ke apa ke tak ada. Okey, so kita skip lagi. Liyadha'u 'alaha kalimat la tadallu 'alaiha fa in kalimat idza tadallala thaqafiyya wa hadariyya wa fikriyya fa innaka hainama tarji'uha la aslin wad'iha satajid annahu wadi'an awwalu ma wadi'an tadallu 'ala syai'in mahsus. Macam tadi sama. Dia adalah benda yang boleh dirasai. Summa tadriju fi istimaliha min hadha asy-syai' al-mahsus ila ma kanat tad'u al-hajatu ilaihi min umurin tariqatin ma'a mulahazatin anna hunaka silatun baina hadhihi al-ma'ani allati wudi'at laha hadhihi al-kalimat wa in kanat qad marrat bi marahil katsiratin mutaba'idatin haynan wa ghairu mutaba'idatin haynan. Okey, seterusnya khudz masalan kalimah kitab. Okey, dia bagi contoh kalimah kitab. Nak zoom sikit. Boleh zoom tak? Tak boleh zoom dulu. Okey. Contohnya kalimah kitab. Allati la nakadul yaum nazkurulaha. Allati la nakadul yaum nazkurulaha ni maksud dia yang mana kita hampir tak pada hari ini tak sebut ni. Bukan salah. Yang mana la nakad ni maksudnya hampir. Hampir selalulah. Allati la nakadul yaumul nazkurulaha. Yang mana kita selalu sangat sebut kalimah kitab ini. Ghairu hadzal makna alladhi huwa alatun thaqafiyah wa wasilatul ilm. Okey, makna ayat ni apa ni, makna kitab ni apa? Alat as-thaqafah. Alat untuk kebudayaan. Okey, kebudayaan. Wasilah thaqafah ni budaya. Yalah, boleh. Okey, wasilah al-ilm. Dan juga dia adalah perantaraan ilmu. Fal kitab waladhi syai'un alladhi yasiluna bima haulana. Kitab ini adalah merupakan sesuatu yang
menyampaikan kita dengan perkara yang ada di sekeliling kita. Maknanya dengan adanya kitab, kita dapat sampai pengetahuan kita kepada itu. Dengan adanya kitab, kita dapat tahu tentang bahasa Arab. Dengan adanya buku bahasa Melayu, kita dapat tahu tentang bahasa Melayu yang kita cakap. Dengan adanya buku-buku Inggeris, kita dapat tahu dan faham orang yang cakap Inggeris. Faham tak? So, tu fungsi kitab. Wa bima huwa ba'id 'anna min syattal awalim wal ma'arif. Tak apa. Terus walakinna hinama nanzuru fi hadhihi al-maddah kataba najidu anna al-araba awwalu man wada'uha li ghairi hadhihi ad-dalalah allati najiduha al-yawm. Okey, bila kita tengok pada maddah ni, pada pembahagian pecahan ataupun dia punya zahrah dalam perkataan kitabun itu, iaitu kataba, kan, kataba. So kita akan najidu, kita akan dapati bahawasanya orang-orang Arab ini merupakan orang yang pertama ma wada'uha, merupakan orang yang pertama yang meletakkan kalimah kataba ini kepada kitab li ghairi hadhihi dalah. Orang Arab ni dia menjadikan perkataan kataba tu memberi makna yang bukan makna kitab. Tu maksud dia. Li'annahum bitabai lam yakunu ya'rifuna al-qira'ah wal kitabah. Dan secara betul lah, bitabi, memang betul mereka ni dulu tak tahu pun, tak tahu apa, tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Wa inna makana wada'aha li syai'in ham fi amassil hajah ilaih. Maka mereka meletakkan perkataan katabah tersebut itu pada sesuatu keperluan yang sangat diperlukan lah. Innahum yuriduna an yasturu ajsamahum wa awratahum wa yattaqu al-harra wal barq la budda idzan min libasin wa hadha al-libas la budda lahu min khiyatatin wa hiyakatin wa nasjin lidha najidu kalimah katbun tadullu ala dhammil khuyut ba'daha li ba'din fal katbu lughatan idzan ad-dhammu wal jam'u. Okey. Rupa-rupanya kalimah kataba bagi orang Arab selain menulis, betul tak? Kataba menulis kan? Okey, selain makna menulis, orang Arab meletakkan perkataan kataba maknanya ni dhammu wal jam'u. Ni maksud dia kumpul. Apa? Dhammu wal jam'u ni maksudnya kumpul. Ni dhammu wal jam'u. So orang Arab dalam masa yang sama, rupanya perkataan kataba ni bukan maksudnya hanyalah menulis ataupun kitab. Boleh juga masuk al-katbu ni maksud dia adalah mengumpulkan. So katbu ni digunakan khusus bagi menerangkan seseorang yang sedang mengumpulkan benang-benang samanya. Hanani nampak benang dekat atas lantai dekat ruang tamu, lepas tu lantai kat dapur benang juga. Siapa yang sepahkan benang tu? Kucing, contoh. Kucing main dengan benang, kan? Okay. So Hanani ambil benang yang dekat ruang tamu dan juga kat dapur, Hanani kumpulkan. So apa dalam bahasa Arab kita nak kata Hanani mengumpulkan benang? Kita guna katabah. So katabat Hanani, maknanya Hanani telah mengumpulkan al-khuyut, benang-benang. Nampak tak? Perkataan katabah. Katabah tu beri maksud mengumpulkan. So orang Arab dia telah memberi makna yang tak pernah orang bagilah lagi sebelum ni. Makna katabah tu bukan setakat menulis. Katabah tu maknanya mengumpulkan. Okey. Itu balaghah ke, Ustaz? Sekejap, kita tak nampak lagi balaghah dekat mana. Kita tengok dulu. Okey, thumma tuwassi'uha fi hadhihi al-kalimah hinama da'at al-hajah
وألحت الضرورة وأصبح العرب قبائل متعددة يغزو بعضهم بعضا فلا بد لكل قبيلة من أشداء يدافعون عنها وتتقي بهم شر الأعداء كما وقاهم اللباس شر الحر والبرد. وعندما رأوا هؤلاء المدافعين وهم يتجمعون ينضم بعضهم إلى بعض وهؤلاء المدافعين وهم يتجمعون كان لا بد من كلمة توضع لهم وتناسب في الدلالة عليهم فوضعت كلمة كتيبة. Sudah Katibah. Ni orang Arab pakai lagi ni. Orang Arab gunakan perkataan katabah sesuai dengan apa yang mereka nak. Okey. Maka kalimah ini tuwassi'. Maka kalimah ini dia diperbesarkan lagi. Okey, dia diperluaskan lagi penggunaan dia. Bukan setakat katabah menulis. Katabah juga boleh beri maksud apa tadi? Mengumpulkan benang. Ya, mengumpulkan benang. Okey, kali ni mereka maknakan katabah ni dengan makna lain. Dia maknakan dengan makna lain. Okey, apa dia maknakan ni? Okey, dia maknakan bukan setakat mengumpulkan benang. Mereka juga maknakan katabah ni sebagai berkumpul dalam peperangan. Apa? Berkumpul dalam kumpulan yang sama untuk perang. Contohnya kalau mereka dapati mereka dapati contohlah lawan dia nampak lawan dia tengah berkumpul sebab bila dia kumpul dia lagi kuat lah kan. Kalau dia berpecah dia tak kuat. So bila dia kumpul tu namanya adalah katibah ke kutaibah. Katibah maksudnya kot. Okey, katibah. So maksudnya kumpul jugalah. Cumanya tadi untuk benang, yang ni untuk perang. Nampak? Okey. Perkataan satu je, katabah. Okey, kemudian terang lagi. Wamtadda zaman, wamtaddat ma'ahu juzurul ummah. واتسعت الفروع المنبثقة من هذه الجذور وأصبح العرب لهم صلتهم بغيرهم من الأمم وصارت هناك معاملات وأعراض دعتهم إلى أن يعرفوا الخط ورسم الأحرف وأن يقرأوا ما يجيء لهم من غيرهم فلا بد إذن من كلمة يضعونها أو اسم لهذا المولود الجديد وهو ضم الحروف بعضها إلى بعض فوضعوا لهذه كلمة كتبا tadi. Okey. Alhamdulillah. Maka semakin berlalunya waktu, okey, maka orang-orang Arab ketika itu dah mula bergaul lah dengan orang-orang luar. Okay, dah mula bergaul dengan orang-orang yang bukan Arab. Maka daripada situ mereka dah mengenali khat tulisan. Mereka juga dah mengenali rupa satu huruf. Maka dan wa an yaqra'u, mereka juga membaca apa perkara-perkara yang datang daripada yang selain daripada sumber-sumber bahasa Arab yang sendiri yang mereka tahu. Maka mereka kena ada satu kalimah yang perlu digunakan untuk mengatakan satu perkara baru, yang lahir. Okey, iaitu perkara baru yang dimaksudkan tu adalah dhammul huruf ba'daha ila ba'di, menggabungkan huruf dengan yang lain. So kat sini mereka namakan sebagai katabah. Ni yang maknanya menulis. Menulis ni apa? Menggabungkan satu huruf dengan huruf ataupun menggabungkan kalimah dengan kalimah sehingga menjadi apa?
sehingga menjadi satu ayat yang difahami. Kalau kalimah huruf dengan huruf jadi perkataan, kalau kalimah dengan kalimah jadi ayat. So ini namanya kataba, menulis. So dia dah bagi 3 benda. Satu menulis, kataba. Satu maksud dia kumpul pada waktu perang. Satu lagi maksudnya kumpulkan nampak tak? Okey, wa nahnu najidu silatan qawiyatan baina hadhihi al-ma'ani ath-thalathah la min haythu syakli wal hay'ah allati ni apa ni? Natijat allati natijat an dhammil khuyut ba'daha ila ba'din wa tajammu'il muqatilin ba'dahum ila ba'd wa dhammul huruf ba'daha ila ba'd. Aqulu najidu silatan la min haythu nahya asyakliyah fahasb wa innama min haythu nahiyah wadhifiyah al-ma'nawiyah kadzalika fakama anna an-nasja alladhi dhammat fihi al-khuyut yuqihim al-har wal-barq wa ya Allah, tinggi bahasa Yep. Okey. Yang ni hari ni kena faham sikit. Kena perah sikit otak tinggi bahasa dia. Okey, sekarang ni dia nak kaitkan pula 3 ayat tu. 3 kalimah tadi. Apa kalimah tu? Kataba. Okey, apa makna kalimah tu? Berkebenar, berkumpul dalam kumpulan yang sama untuk perang dengan menulis. Okey, apa yang Hanin tengok penulis ni punya idea dalam bab ma'ani. Okey, dalam bab makna je. Okey, dia kata apa? Okey, aku berkata kami dapati ada hubungan bukan daripada sudut bentuk je. Bukan dari sudut bentuk je hubungan kataba tu. Tapi dia ada hubungan dari sudut wazifiyah. Wazifiyah ni dari sudut kerja dia, penggunaan dia. Okey. Maknawiyah, makna, dari sudut makna lah. Okey, fakama anna nasja. Okey, dia tunjukkan macam mana an-nasja ni. Nasja ni apa? Dia cari nasja. Nasja. Ni pun tak nasja. Internet saya lambat lah Ustaz. Oh, lambat Okey, tak apa. Nasja ni lah. Nasja kat sini maksud dia crochet. Benda ni, crochet. Draw out and twist into thread. Apa maksud dia? Mengait, kait. Kan? Mengait. Okeylah, mengkait. Mengait kain. Okey. Okey, nasja ni kait tu. Kait ni adalah dia berkumpul. Okey, mengkait ni, mengait kain tu, mengait baju. Okey, ni maksud mengait tu adalah mengumpulkan benang-benang. Okey. Dia kumpulkan benang-benang tu. Sampailah benang tu boleh berkumpul, sampailah benang tu jadi apa? Jadi baju, betul tak? Kan dia kait dengan menggunakan benang, tiba-tiba jadi baju. Daripada benang, gabungan benang tu jadilah baju. So daripada baju tu akan menutup aurat mereka. Wa yasturu auratahum, menutup aurat mereka, auratihim. Kadzalika al-jundu. Seperti itu juga jundu, iaitu tentera perang. Mereka akan melindungi mereka. Okey. Melindungi mereka tu dengan gabung dengan kataba. Okey, dengan kalimah kataba tadi ataupun gabung tadi tu. Dengan gabungan tu akan melindungi mereka daripada musuh. Okay. Sama juga kitabah dan juga qiraah.
dia juga akan taqihim anwa'an katsirah minal azab, akan memelihara mereka daripada pelbagai perkara-perkara yang menyakitkan, perkara-perkara buruk. Wa tajlibu lahum asya'a katsiratan minal khair, dan akan menarik banyak perkara-perkara yang baik. Maknanya daripada perkataan kataba yang memberi makna mengumpulkan benang, mengait kain, mengait benang, mengait menggunakan benang. Kataba juga beri makna kumpul, orang kumpul, tentera kumpul. Kataba juga beri makna menyambung-nyambungkan huruf-huruf sehingga menjadi perkataan dan menyambungkan kalimah-kalimah sehingga menjadi ayat. Maka kat situ kita nampak tak ada hubungan dia. Kain, bila dikait jadi kain, dia melindungi diri daripada sejuk, betul? Alright. So kataba al-khayt, seorang yang kataba al-khayt, katbul khayt, seorang yang katbul khayt akan melindungi dirinya daripada sejuk. Orang yang katibah dalam perang, dia berkumpul dalam perang, akan melindungi diri mereka daripada musuh. Orang yang kataba, yang menulis, menggunakan perkataan sama, kataba juga akan melindungi diri mereka daripada kejahatan. So apakah hubungan kataba ni antara satu sama lain? Ia melindungi. Nampak tak? Ini balarah. Besar. Tinggi yang bahasa dia. Nampak Tinggi, memang sangat tinggi. Wa hakaza idza akhadta ayya kalimatin min kalimat tajidu anha marrat biha zihil marahil. Dan seperti itu jugalah jika awak mengambil kalimah-kalimah lain, dia akan melalui proses yang sama macam perkataan kataba tadi. Dia akan jumpa dia punya hubungan antara satu sama lain. Wa tadruju fi istimaliha min ma'nan ila makna. Dan awak akan dapati awak menggunakan kalimah yang sama pada makna yang lain, tapi dia ada hubungan yang rapat antara makna-makna tersebut. Nampak? Okey. Itu baru mukadimah Okey, abatu an mukadimah laka hadhihi mukadimah wa asar al-bid'a bi kai takunu mulakhalan lil hadis an fasah balagha. Dia saja cerita benda tu untuk sebagai mukadimah, untuk kita berkenalan dengan apa itu fasahah dan juga apa itu balaghah. Hatta la tatasha'abu bika as-subul wa anta taqra'u fi kutubin katsirah fa innahum 'indama yatakallamuna 'an fasahah balagha yadhkuruna ma'ani katsirah. Okey. Macam ni, dia just kenapa dia buat analogi perkataan kataba tadi? Sebab macam ni. Tujuan dia buat analogi perkataan kataba tadi yang mempunyai banyak makna, kerana dia nak kata, kalaulah Hanani baca kitab-kitab lain, kitab-kitab lain tentang ilmu balaghah dan juga fasahah ni tadi, Hanani akan dapati ada banyak lagi makna-makna yang dia nak bagi, makna-makna selain daripada yang penulis ini akan sebutkan lepas ini. Akan ada makna-makna yang lain. Tapi sebenarnya makna-makna yang banyak tu sebenarnya akan diberikan oleh ramai orang, ramai penulis, sebenarnya dia akan kembali kepada satu makna yang asal. Nampak tak? Macam kataba tadi, ada banyak orang bagi makna kataba tu menulis, kataba tu mengumpulkan benang, mengait benang. Kataba tu juga maksud dia berkumpul dalam waktu perang. Tapi dia punya maknanya kembali pada makna yang satu, iaitu apa tadi? Kataba. Melindungi, pelindungan. Macam tulah macam tulah yang dia nak. Yep. Kita guna kataba ni yang macam contohnya kita nak guna mengumpulkan benang kan. Tapi dalam ayat biasa, maksudnya kataba Hanani, ayat itu apa tu maksudnya? Tu dikira balaghah ke ataupun ayat biasa? Dikira ayat biasa. Oh, memang maksud dia. Sebenarnya lah lepas dah baca bawah ni baru tahu tujuan dia sebut penulis ni menulis benda-benda yang panjang-panjang lebar tadi tu. Rupanya dia just nak bagi tahu analogi baru. Analogi bahawasanya takrif balaghah tu ada banyak.
takrif fasahah tu ada banyak. Tapi dia kembali pada makna yang satu saja sebenarnya. Faham tak? Oh, Ustaz berbuih terang. Macam mana? Ulang balik. Okey, dia nak beritahu sebenarnya balaghah dan juga fasahah yang dia akan terangkan makna balaghah dan juga makna fasahah pada sudut pandang penulis ni sendiri nanti. Okey, nanti kita akan dapati kalau kita bandingkan dengan kitab lain, kita akan dapati kitab lain terangkan fasahah dan balaghah maknanya lain. Kita akan jumpa nanti. So dia beritahu apa? Dia beritahu, okey betul lah memang awak akan jumpa banyak makna-makna yang berbeza. Tapi sebenarnya dia akan kembali kepada satu makna yang sama. Tu saya kata tadi, penat berbuih-buih terang, ingatkan dia terang asal balaghah. Rupanya dia terang, dia nak bagi analogi, tepuklah dahi. Orang terang ingatkan nak terang balaghah, rupanya baru nak masuk analogi. Sabarlah. Maksudnya kata apa tu bukan balaghah. Bukan. Geram tengok. Betul lah saya suka skip-skip baca kitab. Okey. Tak adalah, tak semua kitab. Tak, Ustazah nak tanya. Ya, Ustazah. Kan dalam Quran, Ustazah nak tanya, dalam Quran kan banyak pentafsiran maksud-maksud ayat Al-Quran tu. Pentafsir yang ni mungkin lain, pentafsir lain, lain. Itu adakah disebabkan tingginya balaghah Al-Quran? Ya, Ustazah. Sebab tingginya bahasa Al-Quran tu. Sampai kan macam-macam orang mentafsirkan berbagai-bagai makna. Sehingga kan ulama fiqh sendiri pun mentafsirkan satu ayat yang sama. Yang ayat waqsil ila marafiq basuh sampai ke siku semua tu. Ulama boleh berbeza pendapat sampai lahirnya mazhab yang 4 lah. Maliki, Syafi'i, Hanafi, yang Hanbali. Padahal ayatnya sama. Al-Quran. Ya, Al-Quran. Kerana balaghahnya tinggi. Sebab Allah dia bagi ayat Al-Quran ni ada yang dah disyarah, dah dikhususkan oleh Nabi. Kadang-kadang ada juga yang Nabi tak khususkan. Bila yang Nabi tak khususkan, tu yang banyak pandangan tu. Itu sebab ada pertikaian pandangan ya. Bila contoh Nabi tak bagi tahu satu perkara, contoh Nabi tak ada beritahu secara sabit qat'i lah, basuh tangan ni macam mana caranya, memang sungguh tak ada, memang umum. Bila ulama cari hafal-hafal hadis semua, tetap tak jumpa. Jadi tu yang keluar pandangan ulama. Dia gunalah sudut bahasa Quran. Sebab balaghah lah tu. Ya, dia sebab ulama yang boleh keluarkan ni diorang kuasai ilmu balaghah. Okey. Salah satu contoh balaghah ni. Okey, Ustaz Okey. Kita dengar dari jauh ni. Okey. Okey, so kali ni kita nak masuk fasahah pada sudut bahasa. Nak rehat kejap ke seminit? Boleh, tapi Ustaz kita sekejap. Boleh. Balaghah dengan fasahah ni Tak sama. perbezaan apa? Okey. Senang ceritalah, fasahah ni dalam bahasa Melayu dia fasih. Beza dengan balaghah lah. Balaghah bukan fasih. Balaghah ketinggian bahasa. Ingat lagi belajar. Memang ada belajar dekat Morocco. Okey. Sekejap nak pergi dapur je tak nak sambung. Pergilah. Ayat seminit jap. Dia tak boleh terus, akan pening. Macam bahasa Melayu kan? Ya. Kita marah anak sindir menantu. Itu balaghah kan? Apa? Sindir menantu? Marah anak sindir menantu. Pernah tak dengar perkataan ni? Dia macam perumpamaan macam tu kan. Tu kira balaghah tu. Kiasan kan? Balaghah ni termasuk kiasan kan? Ada majaz. Dalam balaghah ada majaz. Ada tajuk majaz. Majaz tu kiasan lah. Maknawi, Ya. Tu balaghah tu.
Itu termasuk dalam balaghah Dia masukkan ketinggian bahasa lah. So orang yang nak faham tu dia kena fikir kebat sikit. Kemudian berfikir aras tinggi boleh faham. Macam tu. Itu yang balaghah tu. Balaghah ni penting dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita tengok bahasa Melayu sekarang simple kan. Macam bahasa Melayu sekarang digunakan perkataan kita orang. Itu bukan balaghah tu kan. Kita orang tu bahasa pasar lah. Itu bahasa pasar. Dia kalau Balaghah balaghah ni dia tak pakai lah kita orang. Dia guna bahasa yang tinggi-tinggi biasanya. Kalau orang kita dengar orang cakap bahasa Melayu menggunakan balaghah dia, kita akan terpegun lah. Macam hebat orang ni, macam tu. Kalau cakap dengan kawan-kawan, memang kita orang lah. Dia tak terpegun. Dia bukan bahasa pasar kan balaghah ni, bahasa Bukan, dia tinggi bahasa dia. Al-Quran banyak balaghah dia. Yalah, Quran banyak balaghah. Banyak. Dalam surah Maryam ke surah An-Nur. Yang dia membandingkan cahaya di atas cahaya. Ayat apa tu? Itu surah Nur. Surah Nur. Surah An-Nur kan? Nur ala nur kan. Yahdillahu binurihi mayasya' tu. Yang dia membandingkan cahaya Allah kan? Itu balaghah yang sangat tinggi tu kan? Tinggi, yang dia tinggi. Ya apalah tu, lah salah. Banyak Al-Quran, banyak balaghah dia. Itu sebabnya ditafsirkan dengan berbagai-bagai tafsiran. Betul. Anani ini dia zaman bahasa yang kacau dalam WhatsApp ni. Zaman dia Ustazah tak ada bahasa yang bahasa WhatsApp ni kan bahasa pasar yang menjadikan bahasa kita dah rosak kan. Dek, are you ready? Ya. Okay. Dah. Alhamdulillah. Okay, barulah masuk ta'rif fasahah dan nanti kita akan masuk ta'rif balaghah. Okay. Dari sudut bahasa, apa yang dimaksudkan dengan fasahah? Okay, fasahah kenapa kita kena tahu dari sudut bahasa, supaya kita tahu macam mana nak pakai perkataan fasahah ni dalam ayat. Itu tujuan je sebenarnya. Tujuan fasahah tu. Okay. Tujuan kita belajar, kita tahu tentang bahasanya. So fasahah, perkataan asal fasahah itu adalah fasahah. Okey, perkataan asal kalimah fi'il madhi dia fasahah. Kana awwalu wudi'a laha 'inda al-arabi yatanasabu ma'a hajatihim al-asasiyah. Kana awwalu wada'in laha 'inda al-arab yatanasabu ma'a hajatihim. Perkataan fasahah ni ketika jadi muhimman fi hayatihim yansajuna aswafaha wa awbaraha wa ash'araha thiyaban lahum wa yakuluna luhumaha wa yuqirru atyafahum wa yashrabuna alban sadaqa inna lakum fil an'ami la ibran yusqikum. Okay. Qala ta'ala wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan wa tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Fasahah kana awal wada'in laha 'inal arab yatanasabu ajati wal asasiyah falana'am tashkulu janiban muhimman fi hayati min sajuna aswafaha wa asy'araha thiyaban. Okey. Tapi mana contoh penggunaan fasahah ni? Kejap. La najibu itan an najida hadhihi al-maddah fasahah ni yada'aha al-arab il-laban alladhi yuhallabu min al-an'am hadha al-laban. Ni dia contoh dah. Ada laban hinama yahlibu ta'luhu ruqah. Kedi perah ta'luhu ruqah fa idza khala hadha laban min ruqah allati tashubu sumya fasihan idan khala min ruqah allati tashubu. Okey.
Okay, sekarang ni dia nak terangkan tentang makna fasaha dari sudut bahasa. Okay, fasaha telah digunakan oleh orang Arab untuk perkara-perkara yang sesuai dengan hajat mereka. Ya, tanasabu ma'a hajatihim, yang sesuai dengan keperluan mereka pada ketika itu. Okey. So antara perkara yang mereka sesuaikan, okay, antara urusan mereka yang mereka sesuaikan dengan perkataan fasaha ini adalah ketika mereka berurusan dengan haiwan. Okay. Ketika mereka memerah susu, memerah susu kambing, susu lembu dan sebagainya lah, susu unta. Okay. So Allah Subhanahu Wa Taala benar dalam dalam firman Allah, iaitu wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Terjemahan yang tepat boleh tengok Al-Quran. Terjemahan ustaz. Okey, sesungguhnya bagi kalian ini, okey, sesungguhnya wahai manusia, bagi kalian wahai manusia ni, pada binatang-binatang ternak ada ibrah, ada pengajaran yang kalian boleh ambil lah. Okay, saya terjemah situ dulu. Tu yang senang nak terjemah. Okay. Yang bawah ni pula Allah sebut, Allah firman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Allah telah menjadikan bagi kamu itu rumah-rumah sebagai tempat tinggal, dan menjadikan bagi kamu itu kulit-kulit bagi kamu, dan telah menjadikan kulit-kulit haiwan ternakan kamu itu sebagai rumah yang kamu tastakhifunaha, yang kamu berlindung dengannya ketika hari susah kamu dan hari kamu tinggal dengannya. Macam itulah. Wallahu a'lam. Ini yang lain ni tak tahu maksudnya, nanti cari sini dalam Quran. Okey. Maknanya dalam haiwan sendiri ada pengajaran yang boleh kita ambil. So apa pengajaran yang boleh kita ambil berkaitan dengan haiwan pada kalimah fasaha? Ni fasaha ni. Okay, kalau kita tengok bawah ni. Okay, kalimah fasaha orang Arab pakai untuk mengatakan apa ni? Okay, macam ni lah. Fasaha ni beri makna susu itu dah bersih ke suci ke apa, tak tahulah. Bersih lah, bersih. Macam tu. Okay, faham tak ada ni? Bersih maksudnya. Okey, fasahal labanu maksud dia susu tu bersih. Bersih maksud dia li'annahu khala minar raghwah allati tashubuhu wa tukaddiruhu. Dia bersih kenapa? Dia tak ada buih-buih ataupun kotoran yang menjadikan dia keruh dan sebagainya. Dia suci. Faham tak? Susu tak ada kuning-kuning, tak ada coklat-coklat. Dia suci, susu seputih susu. Okey ha. So kalau kita nak kata susu yang kambing tu keluarkan putih, cantik, memang suci, tak ada kotoran, tak ada kuning-kuning, tak ada warna kuning-kuning, memang putih pekat. Tu kita panggil dalam bahasa Arab fasahal labanu. Faham tak? Jadi adakah itu dikiaskan dengan bahasa yang fasih, Ustaz? Susu tu yang bersih, suci tu dikaitkan dengan yang fasih tu, makna bahasa kita yang betul-betul bagus lah. Nanti kita tengok apa kata penulis ni. Mungkin dia kaitkan. mungkin dia kaitkan dengan tu. InsyaAllah rasanya penulis akan kaitkan makna fasahal laban ni dengan ni lah. Sebab dia memang kan dia kata tadi kat atas ada kena mengena kalimah-kalimah ni kan, dengan makna-maknanya. Okay. So maknanya fasaha dekat sini dia beri makna tulen, suci, bersih. Okay. Seterusnya wa ista'malat hadhil kalimah wa ustu'milat hadhil kalimatu litadulla ala zuhur wal ibanah was salamah min kulli ma yashubu
asyai'u yukadiru. Fa afsaha subhu. Fa afsaha subhu. Hainama tazulu zulmah allati takhtalitu bidawih. Okey. Yap. Nak macam ni. Thumma afsaha sabi idza bada'a yuhsinu nutqa bil hurufi wal kalimat. Wa afsaha al-a'jami idza istata'a an yatakhallasa min laknatihi al-qadimah wa yataghallabu 'alayha wa asbaha nutquhu bil hurufi al-arabiyyah saliman sahihan la tashubuhu syaibatun. Baik. Selain daripada fasaha bermakna suci, tulen, bagi susu, fasaha boleh juga beri makna suci, tulen, kosong, pergi. Suci, tulen, kosong, bersih. Okey. Pada subuh, waktu subuh. Okey, contoh kalau kita pakai afsahas subuhu. Okey, afsahas subuhu. Afsahas subuhu ke afsahas subha? Maksudnya afsahas subuhu. Okey, afsahas subuhu maknanya apa? Maknanya waktu subuh tu afsah. Maknanya waktu subuh tu suci. Suci apa? Maknanya tak ada kegelapan pada waktu subuh. Terang. Macam tu. Bila kita kata afsahas subuhu, bila waktu subuh tu dah masuk waktu apa? Waktu syuruk lah. So waktu syuruk kita akan tengok langit cerah. Tak ada pun sikit gelap dekat langit. Maka kita kata waktu subuh tadi dah afsaha. Dah suci, dah hilang daripada kegelapannya. Faham tak? Nampak? Itu untuk subuh. Kemudian dia kata lagi afsahas sabi. Untuk bayi. Bila kita nak pakai afsahas sabi. Afsahas sabi ni maknanya apa? Okey, bila kita sebut afsahas sabi, maknanya adalah anak tu, bayi tu, dia dah boleh cakap dengan huruf-huruf yang betul. Dia tak pelat. Tu maknanya afsahas sabi. Anak tu dah fasih, tak pelat. Afsahas subuh tu dah fasih. Masuk subuh tu dah fasih adalah subuh tu dah hilang, dah habis, hilang dia punya warna-warna kegelapan dia. Fasahal laban maknanya susu tu dah suci daripada segala kotoran-kotoran ataupun warna-warna selain warna putih. Nampak? Okey. Dan yang berikut afsahas sabi, afsahal a'jami, maknanya adalah a'jami ni siapa a'jami? A'jami ni adalah orang selain Arab. Contohnya siapa? Contohnya yang tengah bercakap dan yang tengah mendengar. Betul tak? Betul kan? Kita bukan orang Arab kan? Okay. So kita adalah orang ajam. Okay, kita adalah orang ajam. Maka bila kita dah mampu, idza istata'a, bila kita dah mampu untuk yatakhallasa min luknatihi alqadimah, bila seseorang ajam ataupun kita sebagai contoh dah mampu untuk yatakhallasa, dah mampu untuk keluar, untuk keluarlah, untuk tak buat lagi dah, untuk keluar daripada luknah al-qadimah, daripada kita punya pelat-pelat kita yang lama. Wa yataghallabu alaih, dan kita juga ataupun dia orang ajam ni dah berjaya untuk menguasai pelat-pelat dia tu, maka dia asbaha nutquhu bil hurufil arabiyyah saliman sahihan, maka dia dah mula bercakap huruf-huruf Arab dengan sebutan yang betul. Okey. So bila kita tengok ataupun kita dengar orang Melayu, orang Cina, orang Korea, orang Keling, India, sebagainya, bila dia berkata dalam bahasa Arab dengan bunyi Arab, okey, dia sebut to dengan to-nya, ha dengan tekannya, ha pedas dia tekan, dia bezakan dengan ha bulat. Dia sebut ain dengan ain dia tekankan, dia tak sebut ain a, kan? Okey, bila dah cantik dia sebut macam tu, maka kita akan katakan bahawasanya afsahal a'jami. Kita akan kata apa? Afsahal a'jami ni. Afsahal a'jami maknanya orang ajam tadi, orang yang bukan Arab tu dah cakap dengan sebiji macam orang Arab. Okay. So kita boleh tanya diri sendiri, adakah kita afsah? Okay. Adakah nahnu nufsihu
hal nahnu min afsahil a'jami am la? Adakah kita ni daripada orang ajam yang fasih ataupun tidak? Kalau tak percaya, kalau nak tengok kita ni fasih ke tidak, cuba kita cakap Arab. Kita sebut tak ha dengan tekan? Contoh subhu, kita sebut tak subhu? Kita kalau cakap ain, sebut tak ain? Ke kita baca hamzah je? Setakat yang Ustaz ajar budak-budak kat sekolah, memang dia orang takkan sebut ain dengan ain. Dia orang akan sebut apa? Ha dia akan sebut apa? Ha bulat. Kenapa? Malu. Bila dia sebut ha tekan-tekan, budak-budak akan nampak, apa ni tekan-tekan ni. So kita, sebab tu dia orang tak sebut, sebab dia orang malu. Tapi bila kita cakap ni depan orang Arab, kita dikira orang tak fasih. So kalau jumpa orang Arab, sila cakap dengan fasih. So Ustaz dah kena. Ustaz dah kena lah. Ustaz nak sebut jahiz. Jahiz, jim alif haza. Jahiz. Jahiz ni nama ulama Arab, ulama nahu, ulama bahasa. So Ustaz nak sebut yang Ustaz dah ambil kitab jahiz. Ustaz nak sebut yang Ustaz pakai kitab jahiz contoh. Kitab jahiz. So Ustaz sebut kat kawan Arab, Ustaz tu tengah call dia. Ustaz kata kat dia, saya nak baca kitab jahiz. Ustaz sebutlah, anak aqra'u kitab jahiz. Dia kata apa? Ustaz kata balik, kitab jahiz. Apa? Jahiz? Apa tu? Jahiz. Dia tak faham. Ustaz cakap Arab. Ya, Ustaz cakap Arab dengan dia lah, sebab dia orang Arab. Masa tu kat Morocco, kat universiti. Dia berapa kali Ustaz cakap jahiz, dia tetap tak faham. Rupanya sebab apa? Sebab Ustaz tak tekankan ha, tak tekankan za. Tu punca dia. Nampak tak? Lepas tu dia baru teringat, oh jahiz, dia sebut je tu. Ustaz pun kata, aku silap cakap lah ni. Nampak tak? So kalau cakap orang Arab, sila cakap dengan fasih. Jangan guna kita punya lakenah. Jangan guna kita punya pelat kita, slang kita. Salah. Ustaz, afsahah tu maksudnya fasih membaca juga ataupun fasih macam kalau afsahal a'jami ni maksudnya dia fasih bercakap, bertutur dalam bahasa Arab. Maksudnya okay. Dia sebutkan ha dengan ha. Dia sebut ain dengan ain. Dia sebut kena sebut betul ke ataupun kena memang dia sebut betul. Tahu cakap betul. Dia sebut betul. Tu namanya fasih. Tak kira lah dia pandai cakap bahasa Arab ke tak, maksudnya tak kira lah dia orang kata fluent. Kita duk kata fasih ni fluent kan. Tapi kat sini fasih yang dimaksudkan afsahul ajami, afsahal ajami ni maksud dia adalah Sorry Ustaz, tadi ayah saya call. Tu tadi masa cakap apa? Okey, sekali lagi. So kalau untuk afsahal ajami kat sini, yang dimaksudkan oleh penulis ini adalah apabila seseorang ajam boleh bercakap dan bertutur menggunakan bahasa Arab yang betul-betul meraikan huruf pada tempatnya, pada makhraj huruf dia. Ni nampak ni, asbaha nutquhu bil hurufil arabiyyah saliman. Maka jadilah sebutan dia pada huruf-huruf bahasa Arab tu salim, selamat. Yang ni yang dimaksudkan dengan afsahal a'jami. Faham tak? Faham. Okey. Ayah. Kalau nak kata dalam soal ditanya apakah maksud afsahal apa tadi afsahal a'jami. Kalau ditafsirkan, bila seseorang ajam bercakap bahasa Arab dengan sebutan yang betul, dengan sebutan huruf yang betul. Betul tak tafsiran tu, definisi tu? Betul? Ikut buku. Itulah jawapannya. Ikut buku ni, itulah jawapan dia. Itulah jawapannya. Buku lain tak tahu. Buku lain takut dia bagi lain. Tapi kena ikut buku lah jawab tu. Sebab kita, kalau kita jawab ikut buku, walaupun kita tak walaupun buku lain kata lain, tapi sekurang-kurangnya kita jawab berdasarkan sumber lah, bukan dari sudut, bukan main hantam. Macam tu.
InsyaAllah lah sumbernya dipercayai. Adakah dia perlu menjawab berdasarkan ayat-ayat Quran tentang susu semua tadi tu? Macam mana? Uraikan berkaitan dengan ayat Quran yang berkaitan dengan cirinya susu tu apa, perlu ke dia jawab macam tu? Kalau dia tanya ajami je, tak perlu lah kot. Tak perlu. Kalau dia tanya fasahah, saya lurah, sebut semua. Yang pasal susu, pasal lepas tu boleh sebut sikit ayat Quran. Panjang. Kalau dia tanyalah tentang apa dia fasahah dari sudut bahasa. Jami tadi kan? Kalau ajami sikit je. Ni je. Mana tadi? Ni. Afsahal ajami ni contoh ayat. So apa makna afsahal ajami? Maknanya adalah idza istata'a an yatakhallasa min lukunatihi al-qadimah. Apabila dia mampu untuk melepaskan dirinya, untuk melepaskan dirinya daripada lukunatihi al-qadimah, daripada kepelatan dia yang lama, yang lalu, pelat yang lalu. Sebab kita orang Melayu, so kita sebut, bila kita sebut bahasa Arab, kita akan sebut pelat. Pelat ni maksudnya kita tak raikan tak raikan huruf-huruf orang Arab tu. Macam orang Arab lah, kalau cakap Melayu kita dengar pelat kan, dia tak raikan huruf ain, huruf ra apa, ng. Apa ni, ikan sembilang. Dia tak boleh sebut semilang, dia akan sebut sembilan. Awak apa khabar macam mana? Jadi maknanya Ustaz, dalam bab fasahah ni, orang Arab tu lebih bercakap mengenai kepastian orang ajam tentang bahasa Arab. Ya. Bukan dia bercakap kepastian orang Arab bercakap bahasa Arab, bukan kalau untuk afsahal ajami. Tapi sebab kita rasanya jaranglah jumpa orang Arab yang tak cakap, yang tak meraikan huruf ain, huruf qa, huruf ta. Jarang. Kalau ada tu mungkin masuk kelas PPKI. Mungkin kot kelas keperluan khas. Bagi orang Arab lah. Sebab memang dia orang kena sebut tu betul-betul. Saya dengar orang Arab cakap, dia kalau sebut qaf, mesti dia bunyi qaf tu. Qa keluar daripada kerongkong dia. Qa dia. Memang keluar daripada kerongkong. Cuba Ustazah dengar dalam lagu-lagu orang Arab, dengar time dia sebut qaf, memang keluar daripada kerongkong dia. Sebab bagi dia dah mudah, dah senang. Kita yang sebab tak biasa sebut kan, yang susah tu. Okey. Itu maksudnya fasahah ya. Fasahah. Okey. Lepas tu sikit lagi sumastuk min fasahah fima ba'du tadulla ala kalam zahir fi makna ala khafif ala lisan man yantiqu bihi wa ala sam'in man yuju ilahi summa saru ba'da tadika fasahah fasalah al khas bi alladhi. Sebagai orang pelajar kat negara Arab kan, ya. Tak dengar kalau orang Melayu baca Quran yang petanding-petanding mengaji tu dengan orang Arab memang ada beza ke Ustaz? Saya rasa orang Melayu yang masuk peringkat antarabangsa tu, dia dah dilatih untuk sebut dengan fasahah tu. Okey, Ustaz boleh beza tak, kata tak tahu orang yang baca tu Melayu ke Arab, Ustaz dapat beza tak orang Arab dengan orang Melayu? Yep. Orang Arab cakap ada beza dia. Ada beza kan? Pertama ada beza dia sebut dah kan? Kita kalau cakap Arab, kalau nak sebutkan bunyi Arab tu, saya perasan ada seorang senior saya, nama dia Azri. Khairul apa nama dia? Lupa dah. Azri lah nama dia. Dia kalau cakap dengan orang Arab, dia memang cakap qaf, memang keluar qaf dia, ain keluar ain, tapi saya nampak dia tekan.
Dia macam satu bebanan dia nak cakap. Tapi orang Arab tak. Dia bila cakap cough, bunyi cough dia tu bunyi, tapi muka selamba. Dia boleh gelak-gelak sebut cough. Kita nak cough nak kena tekan-tekan kan. Sebab itulah, sebab kita punya apa nama dia, mungkin kita punya dalam kita ni, urat dalam ni tak terbiasa dengan kalimah-kalimah. Tak rasa apa kan kalau orang Arab menyebut huruf dal. Dal tu macam mana sebut dia? Berbeza dengan orang Melayu sebut. Dal biasanya Kalau Ustaz sebut dal kan? Dal biasanya sama. Dia yang lainnya yang itulah dot, do, to, ko. Ya. Fil alam. Kita fil alam. Dunia. Dia sebut dunia, contohnya dunia sama macam kita, dunia. Fil alam. Kita dia orang sebut fil alam, dia sebut fil alam. Dia maksudkan alam, yang kita sebut alam sakit. Okey. Okey, seterusnya sumastu'mila al-fasahah fi ma ba'du litadulla 'ala al-kalam zahir fi ma'nah. Okey, so fasahah selain daripada yang disebutkan di atas, fasahah juga memberikan makna sesuatu kalam, kalam perkataan. Sesuatu kalam, satu ucapan yang zahir pada maknanya. Al-khafif ala lisan, ringan pada lidah untuk kita sebut, dan ringan juga bagi orang yang mendengarnya. Itu namanya fasahah. Dalam makna lain fasahah. Nampak tak? Selain daripada yang atas tu, fasahah juga memberi makna seseorang yang berkata dengan perkataan yang fasih. Okey, dia berkata dengan perkataan yang fasih, dia akan menggunakan kalam dia tu. Kita akan nampak jelas makna kalam dia. Tak ada balaghah. Okey, tak ada balaghah dalam kalam dia. So kita bila dengar kalam dia, kita rasa mudahnya nak faham. Senangnya, fahamlah. Baguslah. Macam itulah. Okey, itu maknanya kalam dia fasih. Dia beza kalam yang fasih dan kalam yang baligh. Kalam fasih, bila orang cakap fasih, selain dia meraikan bahasa, dia meraikan huruf-huruf dia, makhraj huruf, dia juga cakap tu bila kita dengar sekali kita faham dah. Itu fasih dah tu. Kalau kalam yang balaghah, yang baligh, bila kita dengar dia sekali tak faham, tu tandanya dia gunakan bahasa yang sangat tinggi. So itulah namanya kalamul baligh. Kalamun balighun. Nampak tak beza fasih dengan baligh? Nampak. Okey. So itu dah nampak dah fasih. So bila nak masuk ke balaghah ni, insya-Allah senang. Nak rehat dulu ke? Nak terus? Banyaknya. Boleh kot. Boleh je. Boleh, betul? Boleh dengar lagi? Saya ingat dah masa sebelum ke Morocco, Ustaz Khair nama dia. Dia sebelum dia kalau time kelas dia, kita orang belajar. Halan ni belajar tak matan ujurumiyah? Apa tu? Tak tahu matan ujurumiyah. Dia adalah satu kitab basic bahasa Arab. Siapa yang nak belajar Arab, dia wajib belajar matan ujurumiyah. Banyak pahala Imam Ajurum. Okay, dia masa baca tu, cara kelas dia baca, dia syarah. Lepas dia habis syarah, sikit dia syarah, lepas tu dia suruh rehat. Okay, rehat 3 minit. Tu kita orang rehat, tenangkan fikiran. Sebab apa dia buat macam tu? Bagus juga. Dia buat macam tu, kita orang akan ada masa jugalah kita orang nak tenangkan fikiran, lepas serabut dengar perkataan-perkataan baru, benda-benda yang macam tak pernah dengar sebelum ni. Macam tu. Lepas tu lah Ustaz nak cuba bawa. Tapi kalau hari ni rasa boleh go. Okay, Ustaz go. Boleh go. Boleh? Boleh. Okay.
Boleh teruskan insya-Allah. Okey, balaghah dari sudut bahasa. Okey, balaghah itu pula fayazharu annaha wudi'at awwalu ma wudi'at litadulla ala wusuli ila al-makan wa nihayah ila al-ghayah allati yaqsiduha al-arabu fi apa tu? Badawatihim wa rahilihim min makanin ila makan. Okey, maksud balaghah kat sini yang pertama sekali digunakan perkataan balaghah ini bila bermaksud seseorang tu sampai kepada tempat. Faham tak? Ni senang lah. Biasa kita pakai balaghah kan. Balaghah. Maksud dia apa balaghah? Sampai. Biasa pakai wasala kan. Biasa pakai wasala. Selain wasala, balaghah. Balaghah ni maksudnya sampai. Sama dengan wasala. So awal-awal penggunaan balaghah ni maksud dia adalah sampai. Contohnya Hanani balaghat baitaha. Hanani telah sampai ke rumahnya. Okey. Faham tak? Ataupun seseorang lelaki ataupun perempuan dia dah sampai tahap baligh. Baligh tu maksud baligh. Baligh tu baligh sampai. Kalau lelaki baligh, kalau perempuan balighah. Maknanya lelaki yang kanak-kanak tu telah sampai, telah baligh. Sebenarnya macam tu lah maksud dia. Seorang kanak-kanak telah baligh, maksudnya seorang kanak-kanak telah sampai. Kita terjemah harfi. Seorang kanak-kanak perempuan telah sampai, seorang perempuan telah balighah. So baligh ni maksud dia sampai. Okey. Alhamdulillah. Seterusnya, summa tatawwara hadha lafzu liyashmala ma'a hadha al-madlul al-hissi umuran ma'nawiyah yantahi biha sahibuha ila ma yuridu an yasila ilahi min ghayatin muta'addidah. Okey, maka sebabkan balaghah, perkataan balaghah asalnya balaghah, dia maksudnya sampai. Bersampai ni adalah perkara yang kita boleh nampak. Contohnya unta telah sampai di hadapan rumah saya. So kita nampak unta tu ada depan rumah. Betul tak? So itu balaghah tu boleh satu perkataan yang kita boleh rasa, boleh nampak dengan panca indera. Jadi orang Arab ni telah menggunakan perkataan balaghah ni juga pada perkara-perkara yang maknawi, yang tak boleh dilihat, tak boleh dirasa. Dia, maksudnya ialah yang tak boleh dirasai dengan panca indera. Kat sini dia kata al-hissi umuran ma'nawiyatan. Okey. Wala'alla ma qila fiha min ta'rifatin yuaddi ma dhahabtu ilaihi falam takun al-balaghatu mahsuratan fil qawli awalan wa in kana al-qawlu fi ma ba'da asbaha awsa mayadinuha bal maidanuha al-wahid wala awaddu an ashghulaka bi hadhihi at-ta'rifat fahiya mabsuthah fi kutubin katsirah wajalluha ma'khudun min kitabi al-bayan wa tabyin lil jahiz. Ni nampak jahiz? Nampak tak? Jahiz tu. Jahiz. Ni Jahiz ni nama orang. Namanya adalah Amru bin Bahrin bin Mahbub Al-Kannani. Ni nama dia, Al-Kannani ni. Ni yang Ustaz sebut ni, kitab Jahiz. Yang Ustaz sebut dengan orang Arab tu, kitab Jahiz. Ustaz sebut Jahiz macam biasa kita cakap Melayu, Jahiz. So dia tanya Ustaz 5-6 kali, dia tanya, dia tak faham setengah call dia. Tu saya kata pentingnya menyebut ha ni dengan ha pedas. Penting juga menyebut za ni dengan za bukan zai. Jahiz. Saya sebut Jahiz tu pun dia tak faham. Susah nak fahamkan orang ni. Okey, tak apa. So kitab yang ditulis oleh Jahiz ni adalah kitab Bayan wa Tabyin. Jahiz ni orang ulama nahwu, ulama tata bahasa. Ustaz ada kitab dia, Bayan wa Tabyin, ada beli. Tak baca, beli saja.
Nampak tak perangai? Beli saja tak baca. Pejadah ni. Okey, terus. Mimma taqaddama nudriku. Yang ni tak ada apa. Ni tak ada apa. Yang ni dia just beritahu takrif je. So tak penting sangat. Dia tak beritahu pun, dia just beritahu. Yang atas ni dia tak beritahu pun takrif dia. Dia just bagi info. Okey, mimma taqaddama nudriku. Kita berharap. Apa dia? Tak dengar apa dia? Hello? 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 Dengar tak? No, nak ambil dia. Dengar tak? Line saya tak hilang. Lain tak clear? Line saya tak misal cepat. Alamak. So tak apalah Ustaz. Lambat. Ustaz rakam ni. Jap. Kalau rakam tak apa. Sekejap nak tengok. Harapnya tak ada buat spoiler. Ish, mana is it full screen? Dengar. Dengar tak? Dengar tapi tadi putus-putus. Dengar. Okay, dengar. Ya, Wais. Jap. Wais. Alamak. Ni dah kenapa ni? Alah, kenapa gelap? Test. Alah, ya Allah. Buat gelap ni. Ni nampak Nampak kan? Hello? 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 Internet problem macam mana? Macam mana internet problem ni? Kan cakap seorang-seorang ni. Hello? 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 Dengar tak? Hello? 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 Alamak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Okay, ni. Okay, mimma taqaddama nudriku. Okay, kita daripada yang lepas kita dapat tahu bahawasanya fasahah dan juga balaghah ni aslaini mukhtalifain. Dia adalah dua perkara yang asal yang berbeza. Okay. Dia ada asal yang berbeza. Balaghah ada asal dia, fasahah ada asal dia. Dia tak sama. Asalnya tu tak sama. Okay, fasahah ni apa? Di'at lil khulus minasyawaib. Fasahah ni maksudnya adalah sesuatu yang bersih daripada kotoran-kotoran. Itu maksudnya fasahah. Okay. Li'annaha wudi'at lil khulus laban mimma alaihi minar raghwah. Maksudnya dia bagi contoh perkataan fasahah ni adalah seperti mana bila kita kata fasahal laban. Bila kita kata sesuatu susu tu bersih, tak ada kotoran, tak ada warna-warna yang selain daripada warna putih. So itu dikirakan sebagai itulah fasahah. Okay, so asal fasahah ni bersih lah. Maksudnya bersih daripada kotoran-kotoran. Adapun balaghah ni maksud dia adalah lil wusul wal intiha. Maksud dia sampai ataupun tamat pada penghujung dia. Okey, fa fi awwali wad'ika kalimatu al-ula ghairu thaniyah, walakin ba'da an tatawwarata wa asbahat
كل منهما صفة للقول والكلام الجيد رأينا من يمزج بينهما بعد هذا التطور فوجدنا كثيرا من العلماء لا يفرقون بين الفصاحة والبلاغة بل يعدونهما شيئا واحدا. Maka selepas beberapa zaman kita dapati bahawasanya perkataan balaghah dan juga fasahah ini dia telah berkembang dan mempunyai banyak makna-makna yang telah deskripsikan oleh para alim ulama. Dan ada juga antara ulama-ulama kita yang tidak membezakan antara fasahah dan juga balaghah. Mereka kata benda ini adalah sama. Tapi kita belajar tadi, apa dia? Fasahah dan balaghah sama tak asal dia? Tak sama. Apa maksud fasahah? Bersih. Ya, bagus, bersih. Contohnya? Contoh ayat? So, fasaha al-laban. Okey, maksud dia? Bersih susu. Susu bersih lah. Susu bersih. Okey. Setengah. Okey. Okey. Balaghah maksud dia apa? Sampai. Okey, bagus. Sampailah. Alright. Yap, wa barang badi kullu dadulana syai'in wahid wa huwal kalamul jayyid as-sahil wasila. Okay, ni tak penting. Al-farqu bainal kalimatain ala daw'il Qur'anil Karim. So dalam ni dia akan terangkan apa beza dua kalimah tu pada sudut pandang Al-Quranil Karim. Tapi waktu dah habis dah. Kan? Rasa macam apa? Macam waktu ni macam taklah laju sangat lah dia jalan. Dia berlari ke apa? Tak tahu dah habis. Kita start 8 suku tadi kan? So sejam, kalau sejam 9 suku. So kalau sejam setengah 9.45 lah. Sekarang 9.55. Tak sedar. Tanpa disedari 19.55. Baru 20 muka surat. So tadi kita start daripada 13, muka surat 13 ke 20. 7 muka surat kita habis. Panjang lah dia terangkan. Ya, dia terang panjang sangat. Dia tak masuk tu ke tajuk. Itu kitab ni. Ini dia suruh baca semua. Dia suruh baca. Dia suruh buat Dia suruh apa? Mind map. Tak apalah, bertabahlah. Dapat cikgu macam tu. Bertabahlah dapat cikgu macam tu. Ustaz pun tak tahulah dia. Ustaz doakan saya dapat tukar kos. Sebab tengah tunggu kelulusan. Tak tukar lagi? Belum. Dia baru hantar borang tu. Lepas tu dia kena tunggu kelulusan. Sebab dia nak tunggu kelulusan tu bila dah masuk sem baru boleh hantar borang tu. So, lepas tu kena tunggu 1 hingga 3 minggu lah. Cakap lamanya. Maknanya sekarang ni still lagi dengan sem yang ustaz bagi buku suruh terjemah, yang dia bagi kitab alfiah dia suruh cari macam tu. Sama, orang yang sama. Bukanlah orang yang sama, tapi kos yang sama. Kos yang sama. Ya, kos ni tak relevan ni. Ni kos ni macam tak relevan untuk diadakan di USIM. Manalah mampu.
Tak mampu. Macam mana lah, kalau lah yang masuk tu budak-budak pondok yang dah memang ada basic Arab yang kukuh dan boleh baca kitab, Ustaz percaya. Kalau dia bagi task buat mind map berdasarkan kitab Arab full. Tapi sekarang ni yang belajar ni adalah pelajar yang kadang-kadang lepasan SPM. Betul tak? Lepasan SPM belum, orang kata apa, senang cerita lah, SPM ni tak membawa kita untuk terror baca kitab. Tak pun. Dia tak berkesan pun. Dia cara baca kitab macam mana? Caranya memang nak tak nak kena belajar kitab Nahu tu dulu. Lepas tu cakap Arab. Banyak kan bagi-bagi. Rasanya dia ni lepasan stang ke Ustaz? STPM juga. Oh patutlah. Asal ada ni masuk situ? Sebab tak tahu lah, ni pilihan. Sebab saya dulu kan ambil asasi asasi bahasa Inggeris. So macam dibagilah masuk. Tapi ni sebenarnya pilihan ke-6. Mak suruh letak bahasa Arab. Letak je lah. Tak tahu pula bahasa Arab sestera tu susah. Ya susah. Ni yang nak tukar ni komunikasi Komunikasi. Komunikasi senang sikit kot. Nanti dia suruh banyak cakap. Okey lah, banyak cakap. Best lah sikit cakap Arab. Tapi sebenarnya dia bukan suruh cakap Arab. Dia macam dia belajar bahasa Arab dan komunikasi. Bukan bahasa Arab komunikasi, tapi bahasa Arab dan komunikasi. So macam dia dua benda yang berbeza. Kita belajar komunikasi dan kita belajar bahasa Arab. Macam SPM lah kan. Itu dulu ada bahasa Arab komunikasi, BAK. Lepas tu zaman Ustaz bahasa Arab tinggi ditukar, BAT, BAT. Lepas tu sekolah Ustaz ajar ni tak adalah bahasa Arab tinggi, bahasa Arab komunikasi tak adalah. Dia ada LAM, Al-Lughatu Al-Arabiyyah Al-Mu'asrah. Bezanya bahasa Arab komunikasi, bahasa Arab tinggi, dia senang. Senang nak catch up. Kita boleh jentik-jentik jari, jentik-jentik jari, tak sampai merah jari tu. Dia senang. Melainkan lam, Al-Lughatu Al-Arabiyyah Al-Mu'asrah susah. Sebab dia kitab dia full Arab. So kalau lah Ustaz ambil buku teks bagi budak-budak ni, okey kelas sila buat mind map daripada muka surat ni. Alamat ni sampai kiamat tak buat. Bukan tak nak buat. Nak je. Kalau bagi budak-budak pandai sekali pun, dia nak je buat, tapi dia tak mampu nak buat. Bila dia tak mampu buat, dia tension lah. Kalau tak buat kena marah. Itulah Ustaz, sebab kan kita orang kena buat mind map sebelum masuk kelas tau. Maksudnya sebelum belajar tajuk tu, kita orang kena buat mind map. Masalahnya saya tak, macam kalau tak belajar mesti nak buat. Itulah tu saya kata tak relevan. Task yang cikgu bagi tu tak relevan. Dia kalau dia bagi Ustaz tak boleh. Kalau dia kata okey Hanis, tolong buat mind map berdasarkan buku ni. Ustaz suka lah. Memang minat kan nak baca, nak buat mind map. Minat. Sebab nak baca tu pun tak banyak, kena cari kamus. Sebab dah banyak kalimah, alhamdulillah. Okey lah. Ini bagi orang yang lepas SPM yang macam Ustaz tu tak erti, tak erti baca. Tak faham apa-apa pun. Kalau baca kitab tak faham apa. Satu pun tak faham. Ni kalau hari ni perasan lah, ni Al-Lazi Yahumuna ni sampai ke sini contoh ni. Daripada Al-Lazi Yahumuna sampai ke Lam Yazhar Mubakkiran ni. Masa kat Morocco awal-awal sekolah, awal belajar kat Morocco tu, ni nak faham ayat ni panjang ni ambil masa 3-4 kali baca. 3-4 kali baca baru faham satu ni. Ini kan dia suruh dia suruh ni. Ni. Dia suruh ni. Agak-agak berani tak kita nak buat? Memang tak, lala tension. Tapi dulu Ustaz minat Ustaz minat
Minat. Dia sebabkan minat tu yang Ustaz teruskan belajar walaupun rasa macam nak bunuh diri. Tak adalah. Okay, susah kan, susah. Kita nak kejar juga, nak berjaya juga. Fikir rugilah. Kita dah datang Morocco, dah ambil bidang bahasa Arab. Lepas tu jujur Ustaz dah call lah parent, mak ayah Ustaz call. Ustaz kata kat diorang, Ustaz nak tukar kos. Dah kata dah tukar kos pendidikan Islam. Sebab pendidikan Islam lagi mudah. Dia tak ada syair, dia tak ada matan-matan. Tak ada. Dia Al-Quran, hadis. Dapatlah pahala sikit kalau baca kan. Okey. Lala mak ayah Ustaz kata apa? Tak payahlah tukar kos, teruskanlah bahasa Arab tu. Lala kita teruskan lah. Sebab nak ambil apa? Nak bawa kata-kata mak ayah tu. So once dah nak ambil kata-kata mak ayah tu, kalau ikut kemampuan memang tak mampu. Dan memang betul Allah tunjukkan Ustaz tak mampu. So masa sem pertama Ustaz gagal. 8 subjek 6 gagal. Nampak 8 subjek 6 gagal. Apa punca kegagalan? Punca kegagalan adalah tak mampu baca kitab dan tak mampu memahami apa orang Arab pensyarah cakap. Pensyarah lah. Tak mampu nak faham dia cakap apa. Tak faham dia cakap apa. Baca kitab pun tak tahu. Ambil copy paste photostat nota orang Arab, baca tak faham juga. Kalau nak faham boleh tak? Boleh. Macam tadi saya kata lah. Macam tadi contoh kan. Mana tadi? Ni. Alladhi yahumuna al-an an nuqarrira anna al-farqa baina al-fasahati wal balaghati lam yazhar mubakkiran. Okey, nak baca ni, ayat ni je nak terjemah 4-5 kali baca baru boleh faham. Nak terjemah satu-satu ni ambil masa dalam 15 minit dan ke atas. Ni baru ni. Orang Arab punya tulisan panjang tak? Agak-agak. Panjang. So agak-agak tension tak? Agak-agak Nani rasa Ustaz ada tak harapan rasa boleh berjaya dan tu? Tak ada. Tak ada. Memang rasa aku akan duduk Morocco lama-lama. Kalau aku macam ni, aku baca kitab Arab tak faham, tapi orang Arab bagi kitab Arab. Aku dengar orang Arab cakap tak faham, tapi orang Arab cakap Arab. So tak boleh ubah. Dia masa tu zaman Ustaz tu, masa tu situasi tak boleh ubah. Kalau Hanani situasi mungkin boleh ubah. Boleh jumpa orang Melayu, betul? Cakap Arab kan. Masa tu tak boleh ubah. Ustaz tak boleh suruh pensyarah cakap Melayu, tak boleh. Ustaz tak boleh jumpa kawan Arab yang cakap kawan Melayu tu terjemah cakap Melayu, dia pun tak faham. Ustaz tak boleh jumpa orang Arab untuk dia cakap Inggeris, tak boleh. Dia akan cakap Arab juga. So apa nak jadi? Apa nak buat? So Ustaz buatlah benda yang orang kata usaha berlebih-lebihan lah. So terpaksalah rajinkan diri. Tanya senior. Tanya dia, senior tanya-tanyalah, abang macam mana abang boleh faham orang Arab cakap? Abang macam mana abang boleh baca baca kitab? Okay, kalau baca kitab, antara tips yang Ustaz dapat adalah kena tera nahu. Tera nahu, tera ayat Arab. Dan yang paling penting, tahu maksud. Tahu maksud dan tera nahu kena jalan seiring, baru boleh baca kitab Arab. Okay, tu untuk baca kitab. Okay, betul Ustaz tanya, abang macam mana abang boleh faham orang Arab cakap? Jawapan dia apa? Jawapan dia, Hanis, kau dengar orang Arab cakap banyak-banyak. Kau jangan gaul dengan orang Melayu. Kurangkan gaul dengan orang Melayu. Cakap dengan orang Arab banyak-banyak. Dengar diorang punya percakapan banyak-banyak. Antara langkah pertama yang boleh mula untuk faham cakap Arab adalah dengar cerita kartun Arab. So Ustaz ambil kata-kata senior tu, jadikan sebagai pedoman. Ustaz pakai setiap hari, tengok cerita Arab. Setiap hari baca buku Arab. Setiap hari belajar nahu. Ada orang ajar nahu, Ustaz lari pergi sana. Ada orang kat sana orang ajar nahu, pergi lari sana. Ada orang buka kitab nahu, pergi lari sana. Betul lah kata orang,
Betul lah apa kata orang Arab, manjadda wajada kan. Sem 2 dah mula faham sikit. Sem 2 dah mula faham sikit. Dan betul lah kata orang Arab, kita usaha lagi. Sem 3 alhamdulillah faham lagi. Sem 4 lagi faham. Dan habis sekolah bertambah faham. Macam sekarang lah. Inilah hasil lah. Hasil daripada kesusahan. Nampak tak? Hasilnya tak payah buka kamus sangat, baca kitab Arab boleh terjemah. Dia kena Hanani kena ni sikit lah, kena berkorban sikit kalau nak berjaya. Macam tu. Tu memang fitrah yang Allah dah bagi. So memang kena usaha lah. Tak boleh nak lari. Boleh? Okay. Okay, yang untuk rasa boleh tak masalah. Cumanya kalau rasa terbeban nak tukar kos, InsyaAllah boleh, tak masalah. Tu adalah satu ikhtiar juga. Tapi tetap bahasa Arab kan. So usahalah, banyakkan kalimah, baca banyakkan mempelajari ilmu-ilmu nahu. Kalau nak usah buka kitab nahu pun boleh, tak ada masalah. Tapi sana dah tera dah rasanya. Ataupun nak belajar cara membaca kitab, cara terjemah kitab, boleh juga, tak ada masalah. So bila dah ada alat tu, nanti senanglah Hanani nak baca sendiri kitab. Tak payah duduk. So kalau tak faham apa, baru tanya. Tak perlulah nak tunggu ustaz buat kelas dengan ustaz dulu baru nak faham. Tak payah. So sebenarnya kena ada alat dulu. Alat. Kalau Hanani ada alat dia, ada dia punya instrumen dia untuk faham cara baca, cara terjemah, InsyaAllah ustaz tak payah dah ajar lah. Tak payah nak baca-baca, Hanin dah boleh faham lah. So kalau Hanin dapat alat tu, cukup lah, dapat alat tu je, dah tera dah. Dah boleh cerita Arab sendiri, dah boleh dengar bahasa Arab, boleh faham sendiri dan sebagainya. Okay, cukup dah tazkirah hari ni. Tazkirah malam Rabu. Okay, ada soalan lagi? Tak ada? Tak ada. Buat macam tak ada. Tak ada. Okay, insyaAllah. So bila nak sambung lagi ke? Dah lah ustaz. Tak, maksudnya nak sambung hari lain lagi ke? Nak sambung hari lain lagi ke? InsyaAllah. Buku sama? Kalau dah tukar kos, subjek ni dah tak ada. Okay. So ni belajar untuk dulu subjek ni dululah. Tak apalah, kita malam ni dah habis dah. Fasahah dari sudut fasahah dan juga balaghah pada sudut bahasa. So rasanya dah boleh jawab lah. Dah nampak fasahah dan balaghah dari sudut bahasa. Senang je insyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa